Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kita akan bersama pelajar-pelajar tingkatan 2 untuk bab 1. Okey, tingkatan 2, bab 1 matematik, matematik ya. Okey, tingkatan 2, bab 1. Okey, apa itu tajuk untuk bab 1? Iaitu pola dan jujukan. Okey, kali ini cikgu akan membuka buku teks. Okey, ini adalah buku teks bab 1 tingkatan 2 iaitu pola dan jujukan. Okey, untuk muka surat 1 kita ada dekat sini imbasan silam. Nombor Fibonacci bermula daripada persoalan seorang ahli matematik berbangsa Itali iaitu Leonardo of Pisa atau Fibonacci dalam bukunya Liber Abaci tentang populasi arnab. Persoalan yang dikemukakan adalah jika seekor arnab betina dan arnab jantan ditempatkan di dalam sebuah ruang, berapakah pasangan arnab dapat dihasilkan dalam setahun? Jika setiap pasangan arnab akan menghasilkan satu pasangan yang baru pada setiap bulan, maka penghasilan populasi arnab ini menghasilkan jujukan nombor yang berikut, iaitu daripada sifar 1, 2, 3, 5 dan 8. Nombor ini dikenali sebagai nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci ini disusun dengan menambah nombor sebelumnya. Contohnya, pasangan arnab tadi ialah 1 tambah 1, maka populasi arnab telah bertambah menjadi 2. Seterusnya, hasil tambah 2 nombor sebelumnya, 1 dan 2, maka populasi arnab telah bertambah menjadi 3 dan begitulah seterusnya. Baik, jadi ini adalah berkaitan dengan nombor Fibonacci. Okey. Jadi itu adalah nombor Fibonacci. Okey, jadi itu adalah keyword ya. Okey, jadi maslahat bab ini adalah konsep pola dan jujukan boleh diaplikasikan dalam seni bina, rekaan fashion, sains, ilmu falak, kimia, fizik dan teknologi. Okey, ini adalah apa yang kita pelajari dalam bab ini, apa yang kita boleh buat. Maksudnya apabila kita dah belajar daripada bab ini, maka kita boleh aplikasikannya dalam kehidupan, dalam semua benda-benda inilah. Right? Okey, tak apa. Jadi jika masih tidak faham, tidak mengapa. Okey, jadi kita akan terus kepada yang berikutnya lah. Muka surat yang berikutnya. Okey, ini muka surat 3. Okey, ini dia adalah muka surat 2 dia. Okey, jadi cikgu akan terangkan sedikit bersama anak-anak. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Kalau dalam muka surat 2, kita akan tengok mengenal corak, kentang bawang, batang sawi, kertas lukisan dan cat air. Okey, selalu kita buat dulu kan waktu kita sekolah rendah. Okey, dalam kelas pendidikan seni, kita ada buat tekapan. Okey, kita ada buat kentang, lepas tu kita buat corak, lepas tu kita lekap. Okey, ada buat bawang. Kadang-kadang kita guna batang pisang kan. Dan kita lekap dekat cat, lepas tu kita buat cap lah. Okey. Daripada aktiviti di atas, murid dapat mengenal pelbagai jenis corak dari alam semula jadi. Okey, itu yang anak-anak belajar dulu waktu pendidikan seni. Corak ini disusun sehingga menghasilkan suatu susunan yang lebih menarik. Okey, jadi itu. Jadi, kita terus masuk kepada 1.1 iaitu pola. 1.1.1 mengenal pola nombor. Okey, sebelum kita mengenal pola nombor, jadi kita tengok. Okey, perhatikan. Ini adalah antara kain batik yang diberi. Okey, kain batik yang diberi. Perhatikan. Corak dia berulang-ulang. Okey, corak dia berulang-ulang. Okey, disusun berulang-ulang dan dia membentuk satu corak. Okey. Begitu juga di sebelah sini, perhatikan.
Okey, daripada mula bulat, warna kuning, hijau, merah, biru, kuning. Okey, lepas tu ada corak. Lepas tu kita ulang lagi. Lepas tu kita ada corak lagi. Okey, perulangan corak. Alright. Jadi, rangsangan minda kita mengenal corak kain batik. Perhatikan raja di sebelah yang menunjukkan corak pakaian tradisional masyarakat di Malaysia. Apakah corak yang dapat dilihat? Bagaimanakah susunan corak tersebut? Okey, nampak tak? Kita ada corak diamond. Lepas tu kita ulang-ulang corak diamond tersebut. Lepas tu barisan seterusnya kita letak lagi warna. Lepas tu kita buat perulangan-perulangan. Jadi ini adalah pola, iaitu corak. Okey. Tak apa. Masa tak faham, tidak mengapa. Dengar saja. Okey, then kita akan tengok muka surat seterusnya. Okey. Jadi, sampai di sini, kita masih lagi mengenal corak, iaitu tujuan dia mengenal pola. Bahan, pensel warna, pembaris pensel dan kertas grid. Murid membentuk kumpulan. Okey, yang ini adalah aktiviti dalam kelas lah. Jadi, perhatikan ya. Kita terus kepada ini. Okey, mula-mula satu petak. Lepas itu, daripada satu petak, dia menjadi, ini asal dia. Jadi dia tambah satu petak di kiri, kanan, satu petak di atas, satu petak di kiri. Okey, then ini adalah yang terhasil. Betul? Okey, dah terhasil. Lepas tu kita tambah lagi satu petak di kanan, satu petak di atas, satu petak di kiri. Okey, nampak tak? Jadi ini adalah pola dia. Jadi kalau kita nak buat yang seterusnya, anak-anak akan tahulah. Dia dekat sini ada 3. Dekat sini tadi ada 2 lah kan, sebab dia dah ditambah. Okey, dia ada 2. Jadi kalau kita nak tambah lagi satu adalah satu petak di kiri, kanan, satu petak di atas, satu petak di kiri. Okey. Jadi itu adalah pertambahan dia. Maka itu adalah pola dia lah. Jadi lengkapkan jadual di bawah. Okey, mula-mula satu petak. Okey, satu petak. Satu, lepas tu dia 4 petak. 4. Lepas tu dia 7 petak. 7. Okey. Lepas 7, 8, 9, 10. Dia 10. Okey. Bagaimana kita tahu? Dia ditambahkan dengan 3. Jadi 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 3, 13. Dan tambah 3 lagi. Tambah 3 lagi. 16. Dan tambah lagi 3. 19. Dan tambah lagi 3. 22. Okey. Jadi itu adalah pola yang diperolehi. Betul tak? Jadi, nyatakan susunan corak yang dapat diperhatikan. Okey, cikgu dah bincangkan tadi. Dan hitung bilangan sisi 4 sama untuk corak yang ke-7 dan ke-8. Okey. Itu adalah apa yang kita pelajari. Okey. Ingat, dalam tajuk awal ini, kita cuma memerhatikan pola. Okey, kita perhatikan pola tersebut. Apa yang berlaku? Apa yang ditambah? Okey. Begitu. Jadi daripada aktiviti-aktiviti yang ditunjukkan sebentar tadi, maka kita dapati penambahan 3. Jadi penambahan 3 ini dikenali sebagai pola. Jadi yang kita tahu dia tambah 3 itu adalah pola. Jadi apa sebenarnya pola itu? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Jadi kita tak perlu hafal lah, cuma kita perlu faham
Okey, pola itu adalah corak yang disusun. Okey, corak yang disusun mengikut peraturan-peraturan tertentu. Okey, jadi kita terus kepada contoh ini. Sebab nanti anak-anak akan buat latihan yang cikgu berikan. Jadi nanti kena buat. Jadi kena fahamlah dulu. Okey, lukis corak seterusnya bagi gambar di bawah. Okey. Tengok, dia ada 2. Lepas tu ada 2. Lepas tu tambah 2 di atas. Okey. Jadi dia ada 4. Tambah lagi 2 di atas. Jadi dia ada 6 lah. Yang ini sudah ada 6. Tambah lagi 2 di atas. Gitu. Jadi dia ada 8. Okey. So ini adalah jawapan dia. Okey. Seterusnya untuk B. Okey. Jadi mula-mula dia ada yang warna hijau tu dulu. Lepas tu warna hijau dia ada tambah satu lagi warna biru. Okey, lepas tu hijau, biru, hijau. Jadi yang seterusnya adalah kita ada hijau. Lepas tu kita ada biru. Lepas tu kita ada hijau lagi. Dan seterusnya anak-anak boleh tahu dia akan ada biru lagi dekat situ. Okey, seperti ini. Okey, jadi itu adalah pola. Okey. Alright, kita dah selesai dekat situ. Cikgu dah terangkan dekat situ. So, kita akan pergi kepada muka surat seterusnya. Okey. Jadi, nyatakan pola bagi set nombor yang berikut. Jadi, apabila ada nombor anak-anak, -10, -4, 28. Okey, perhatikan nombor ini adalah kejap. Nombor ini adalah ya. Perhatikan -10, -4, 28. Nombor ini adalah menaik. Jadi kalau dia menaik bermaksud sama ada operasi tambah atau operasi darab saja. Kalau dia menaik secara perlahan-lahan, maka dia adalah operasi tambah. Kalau dia menaik secara drastik, tiba-tiba jadi besar. Jadi besar lagi. Dia besar lagi. Jadi besar lagi. So, kemungkinan dia adalah operasi darab. Jadi, itu adalah yang kita perlu perhatikan. Jadi, dia menaik secara perlahan. Okey, jadi apa yang kita perlu buat adalah nombor kedua. Okey, kita tolak dengan nombor pertama. Jadi keluarkan kalkulator. Kalau tak ada kalkulator, guna telefon saja pun tak ada masalah. Okey, keluarkan kalkulator. Okey, tengok tu. -4. -4 tolak -10. Kita dapati dia adalah tambah 6 ataupun 6 saja. Jadi dia adalah tambah 6. Bermaksud -4 tambah lagi 6 dia akan jadi 2 juga. Okey. Jadi 2 tambah 6 dia akan jadi 8. Maka pola dia adalah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Macam tu. Okey? Okey, kita tengok B pula. Okey, kita tengok B. Okey, jadi B 17. 7, -3, -13. Okey, ini adalah menurun. Okey, menurun. Adakah dia menurun secara drastik ataupun tidak? Okey, kalau menurun dia adalah tolak atau bahagi. Jadi kalau dia menurun perlahan-lahan, maka dia adalah tolak. Kalau dia menurun secara drastik, secara besar sangatlah jurang dia, maka dia adalah bahagi. Jadi apa yang kita perlu buat adalah nombor kedua
tambah. Nombor pertama. Okey, cuba kita tengok. Tambah. Nombor kedua. Bukan tambah. Ya, okey. Nombor kedua 7. Tolak nombor pertama. Okey. Nombor kedua tolak ya. Maafkan cikgu. Dia sama-sama macam tadi tu. Okey, nombor kedua kita tolak. Nombor kedua kita tolak dengan nombor pertama. Jadi dia akan jadi negatif 10. Bermaksud setiap nombor tersebut kita tolak dengan 10. Okey, jadi 17 tolak 10, 7 tolak 10, negatif 3, negatif 3 tolak 10, negatif 13. Alright. Jadi itu adalah contoh-contoh pola yang telah pun diberikan. Okey, cikgu tak nak bincang semua sebab nanti video ni terlampau panjang. Okey, kita akan jumpa dalam next video. Bye.